Okey, kali ni kita akan belajar cara membuat logo. Ya. Sebelum tu saya akan explain sikit lah penerangan tentang konsep-konsep logo. Ya. Okey, di sini saya tunjukkan beberapa contoh logo. Ya. Ada logo yang dibuat tanpa menggunakan konsep daripada font saja, ya, daripada huruf, ya. Contoh seperti logo Astro, ya, Hotlink, Streaming, Fuyo. Okey, logo-logo ni dihasilkan hanya dengan font saja dan kebiasaannya berbentuk agak catchy, ya, menarik, ya. Kalau macam Asia nampak dia menggunakan font yang simple, ya, and then di highlightkan warna merah, sama juga macam Hotlink, ya. Macam U Mobile sama juga, huruf U tu dijadikan ikon, ya, semacam Maxis, Streamix. Okay. Ini antara contoh-contoh yang maksudnya logo yang dihasilkan daripada font, ya. Okay. Dan seterusnya logo yang dihasilkan dengan ikon, perkataan ataupun huruf, font dengan ikon. Contoh macam Apple. Okey, dia ambil buah Apple, dijadikan ikon ataupun dijadikan logo, and then letakkan font ataupun perkataan ataupun teks, ya. Macam Starbucks, dia menggunakan ikon gambar, mungkin boleh katakan gambar ikon perempuan ataupun puteri ke, sebab dia nampak mahkota kat atas tu, ya. And then macam Agrobank dijadikan simbol huruf A tu tadi. Okey, A. Okey. Dan dijadikan ikon. Okey. Konsep logo Agrobank ni, ikon dia adalah triangle, and then dia letak bulat putih dekat sini. Tapi setiap logo ni ada makna sebenarnya, ya. So macam makna tu kita kena masukkan lah, ya. Masuk logo tu tadi. Okey, maksud saya okay. So setiap logo dah ada dia punya maksud, ya. Okey, seterusnya, so macam logo Axiata, ya, dia menggunakan konsep triangle, ya, dan diwarnakan dengan cantik, ya. Okey. Ini boleh kita lihat logo KLCC, Suria KLCC, okey, menggunakan ikon yang berkonsepkan cahaya, ya, Suria. Cantik dia punya logonya, dengan warnanya, ya. Dia combine warna purple dengan warna grey. Okey. Just untuk you all sharing, kongsikan info. Warna grey ni biasanya adalah warna yang agak warna yang universal ataupun warna fleksibel, ya. Dia satu warna yang boleh match dengan warna apa-apa juga, dan dia boleh jadikan nampak warna eksklusif, dan juga dia boleh nampakkan dijadikan warna macam warna silver, ya. Dia jadikan warna eksklusif lah maksudnya, kalau kena pula dengan warna-warna yang kita highlightkan. Okey. Sony Ericsson pun sama, jadikan ikon. Okey, you boleh search dekat Google Sony Ericsson punya logo, macam mana dia orang cipta logo ni, konsep dia tu, ya, dengan Cartex apa semua ni nampak, ya. So logo-logo ni memang dibuat daripada Illustrator. Okey, so maksud saya Illustrator ni adalah satu format, vector format, yang maksudnya bila kita enlarge sebesar mana pun, dia akan maksudnya tak pecah, ya, untuk you punya knowledge ataupun apa ni, you punya ni
logo-logo ataupun design dibuat pada vektor sebenarnya adalah dia ada jadi master logo, ya. So bila you all enlarge sebesar mana pun, katakan komputer ni sebesar dinding mana pun, logo tu tak akan pecah, ya. Maksudnya sebab tu sebenarnya you all kena belajar cara menggunakan AI ni. Okay, sebab master awak standard, senang bahasa mudahnya adalah standard world lah, yang digunakan pakai untuk designer untuk membuat apa-apa juga berkenaan dengan advertising, periklanan, ya. Berbeza dengan Photoshop. Saya akan terangkan nanti, ya. Okey, saya terus terangkanlah maksudnya. Okey, ini perbezaan di antara Illustrator dengan Photoshop. Okey, ini logo yang dibuat daripada Illustrator dan ini logo dibuat pada Photoshop. Okey. Sebab tu kalau kebanyakannya lah, mungkin ada yang tak tahu sebenarnya. Okey, Photoshop ni memang ada macam-macam juga, 1001 macam penggunaan design, dia punya teknik dan skill macam-macam kaedah cantik. Tapi untuk membuat sesuatu master branding, ya, sebab bila kita cerita pasal branding ni, dia akan menghasilkan untuk pelbagai item, maksudnya sama ada untuk online ataupun offline, ya, untuk printing ataupun untuk hanya untuk monitor saja. Okey, saya tengok contoh dekat sini. Ini adalah logo yang dihasilkan daripada Photoshop, ya. So dia tak sharp sebenarnya, nampak? Okey, ini yang you kena tahu sebenarnya, berjagat. So dia mungkin boleh hanya buat untuk sebesar A4 paper, A3. Okey, dan kalau besar daripada tu, A1, A0 ke, bila kita akan print, dia akan pecah dan tak cantik. So ini akan menampakkan buruk lah pada kita punya brand, ya. Nampak? Okey, kat sini pun you pun tahu, ya. Ini penting sangat-sangat, ya, untuk you all tahu. Okey, ini adalah logo yang dihasilkan daripada Photoshop, dan tengok pula beza daripada dengan Illustrator yang telah dibuat sebenarnya. Nampak? Memang tak ada kesan. Ni sharp. Inilah master logo sebenarnya. Sudah daripada sini, logo dicipta daripada Illustrator dan dibawa masuk ke Photoshop untuk dapatkan efek-efek macam ni lah sebenarnya, ya. Ok, so sekarang untuk kefahaman you all, sebenarnya senang, ya. So logo master kena dihasilkan daripada Adobe Illustrator, and then barulah boleh di-apply ke lain-lain sebenarnya. Sebab master tu tadi dia tak pecah, ya. Okey, dan saya akan terangkan sedikit lagi berkenaan logo. Okey, kita ambil contoh logo Digi. Okey, ini maksudnya proses untuk you all membuat logo, master logo lah sebenarnya, ya. So you boleh refer, tengok contoh macam ni logo Digi dihasilkan. Satu, you all kena tahu color code. You all kena create color code. Maksudnya color code ni, kalau you punya logo background dia adalah warna kuning, dan you kena letak, nyatakan kat sini CMYK. Okey, so CMYK ni semasa proses kita belajar nanti, semuanya akan saya explainkan, ya. Sambil-sambil tu saya akan explainkan lah, ya, berkenaan CMYK ni. Okay, so you kena buat dia punya color code, ya, CMYK. So untuk masuk ke proses printing, maksudnya bila kita hantar ke printer, mana-mana printer, color kuning ni printer kena follow. Yellow dia adalah 100%. Dia bukannya adalah yellow Maybank, ya. Kalau yellow Maybank dia mungkin ada tambah pula lain, warna kod lain, mungkin tambah merah pula sikit, 10%. Okay, dia akan jadi warna kuning Maybank. So tak adalah, kalau printer A dia akan tetap buat yellow 100%. So printer B pun sama juga, dia akan kena follow yellow, walau maksudnya color kita, kuning kita, brand kita tak lari warna corporate color kita, ya. So ini dia panggil corporate color kita. Okay, and then daripada logo ni pula juga, you all kena buat satu set logo. Maksudnya bila warna tu warna full color, dia akan macam ni. Okay, and then bila dia dalam keadaan grayscale, okay, ini jadi dia. Dan kalau dia solid black, ini jadi dia. Biasanya proses ini untuk kalau kita nak buat, katakan print satu color, contoh dekat t-shirt, warna merah background baju dan logo tu warna putih. So kita kena jadikan ini solid warna black untuk hantar ke supplier, untuk pembuat t-shirt tu tadi, ya. Ataupun pembuat t-shirt tu mesti dia kena buat juga sebenarnya benda ni, dia kena tahu, kerana dia akan charge kita lah. Tapi kalau kita dah tahu buat, jadi senang, ya. Okey, ini berkenaan dengan logo lah, ya.
Kalau apa-apa yang you all muskil, nanti you all boleh tanya saya lah, ya. Sama ada boleh WhatsApp ataupun dalam grup Facebook yang saya buat, ya. Okey, kita pergi seterusnya berkenaan dengan explain. Saya akan explain lagi berkenaan dengan logo. Okey, ini tadi adalah font logo yang direka bentuk dengan icon, ya. Okey, seterusnya logo ataupun font di dalam bentuk. Ya, contoh macam Sanderby, kita tengok perkataan font tu. Oh, ini dah lari sikit tanya. Okey. So Sanderby. So perkataan tu di dalam bentuk macam sama juga Nazar, macam Starbucks, di dalam bentuk bulat. Tabung haji, okey, disengitkan kotak tu. Asalnya kotak tu, contoh katakan dia macam Milo, macam McDonald je, square, and then disengitkan, ya, dia punya kotak macam Celcom, macam Celcom ni one of the Axiata, tapi kita tengok perbezaan dia, ya. Okey, so Axiata, ini dari ikon yang sama. So anak syarikat dia adalah Celcom, dia pakai ikon yang sama tapi dia dalam kotak biru. So macam kalau katakan Celcom ni adalah Malaysia, kalau mungkin kalau dekat Bangladesh, Dialog nama dia, Dialog Zata. So perkataan dia akan tukar je lah. Maksudnya dekat Bangladesh syarikat dia adalah Dialog. Kalau Singapura mungkin Singa Tel. So atas dia adalah ikon Axiata. Okey, lagi macam produk, logo produk Nestle, nampak dia buat dalam kotak juga, dalam bentuk, ya. Macam Proton pun sama di dalam bentuk. Okey, logo-logo ni adalah memang master, ya, dibuat daripada dalam Illustrator. Memang boleh diubah warnanya. Okey, tengok, ini adalah warna tone. Saya tunjukkan warna tone. Tone ni adalah warna gradient, ya. Sambil-sambil tu you all mungkin boleh fahamkanlah apa yang masa saya explain ni. Saya akan touch graphic tools ni, ya. Color, tone, gradient, sorry. Okey, gradient. Alright, saya dah keluarkan. So tool-tool di sini di Illustrator ni, okey, sebelah kanan, sebelah kiri. Okey, ini saya ada explain masa dalam belajar untuk cara mudah guna Illustrator, ya. So tool kiri kanan ni, kalau you all tak jumpa, ingat saya ulang balik, ada dalam window. Carilah dekat sini semua. So kalau you free, you klik satu-satu, baru yang tahu, oh ini akan keluar dekat sini, oh ini akan keluar kat mana, ya. So macam tools, dia akan keluar dekat sini lah semua ni. Okey, alright, so nampak color dia tone, gradient, orange dengan, kalau kita klik lagi tengok gradient dia berapa color. Inilah color code CMYK dia, CMYK. Okay. Saya akan explain tentang dalam bab warna, ya, apa itu CMYK. Alright, untuk you memudahkan you all faham tentang warna ni, standard world untuk printing contohnya, ya. Okey, tapi kalau kita tengok sini, ini dia punya color code CMYK, ini dia punya persen. Okey, seleloknya julatkan dia. Maksudnya kalau 98 ni terus 100 ke, kalau 43 ni jadi 45, kalau 39 ni mungkin kosong. Bola tepat, senang, ya, 45. Okey. Okey. So kalau kita tengok pula, warna biru dia adalah warna gradient. Nampak dia punya posisi. Okey. Warna hijau pun sama, ya. Okey, itu sikit sebanyak tentang penggunaan cerita tentang logo. So ada logo yang file-file ni semua saya bagi dalam bentuk soft copy, ya. Saya akan emailkan, ya, atau tengok cara yang mudah untuk saya bagi pada you all. Okey, so soft copy ni untuk you all buat reference untuk buat design, ya. So bukan minda sebenarnya untuk you all buat design logo. Okey, so ini logo berbentuk font, logo font dan juga bentuk, ya. Memang best sebenarnya. So apa yang saya ajar ni sebenarnya adalah memang tak akan dapat lah dekat mana-mana college pun sebenarnya, universiti yang ajar ni. Ini memang daripada saya punya
inisiatif untuk membuat syllabus ni sebenarnya. Okey. Macam mana cara pemikiran designer profesional untuk menghasilkan logo. Saya dah ceritakan juga pengalaman saya. Okey. And then ini antara contoh lah logo design. Okay, drive it to believe it, good food, good life, muzik terbaik tanpa henti, muzik terbaik tanpa henti, Ada banyaklah sebenarnya logo-logo yang ada tagline ni. Okay, kita boleh design sendiri, Macam ni dia tak ada ni, sebenarnya ada logo untuk tagline. Okay, sekejap saya bukakan. Okay. Ini adalah logo yang ada tagline. Kecilkan. InsyaAllah yang ini hanya untuk memudahkan you all. Okey, nampak? Logo ni pun ada dia punya tagline dia. Asasnya adalah Queen of Terror, keranamu aku jelita. Okey, so dia punya tagline lah. So untuk create tagline ni pun sebenarnya you all kena tengok juga produk apa. Contoh kalau katakan Suria ni adalah dia letakkan perkataan muzik terbaik tanpa henti. Okey, Nestle ni adalah produk makanan dan juga produk makanan untuk kesihatan. Dia sihat makan produk dia, contoh. Okey. Dan macam Proton Privé. Okay. So maksudnya anda kena drive dan barulah anda percaya apa dia punya kelebihan produk ni. Dekat situ. Macam ini adalah produk kecantikan. Okay. Maksudnya you gunakan produk ini kerana mutiara ni, kerana Queen of Mutiara, aku jelita. Itu maksudnya, Okay. Okay. So sebenarnya produk brand ni macam-macam lah. Sebenarnya ini pun produk brand, McDonald ni pun produk brand, Okay. Di sini pula saya tunjukkan contoh logo, event logo. Maksudnya kalau macam kita nak buat hari hari Family Day ke, so kita boleh create lah logo-logo yang dia punya look and feel dia bertemakan ataupun berkonsepkan event. Okey, itu sedikit sebanyak. Dan so you all boleh, nanti saya akan bagi soft copy ni, so you boleh maksudnya ada reference lah sebenarnya. Memang dia buat daripada Illustrator. Ini bukan JPEG. Memang you boleh edit, boleh asingkan dia, nampak? Maksudnya you kena ungroup dululah. Untuk nak asingkan apa-apa benda ni semua dah di group. Macam ni dia tak di group. Kita klik, kita dah boleh tarik. Okay. So undo balik. Kalau undo, Ctrl Z. So kita groupkan dulu. Sorry. Kena lockkan belakang. Kalau bergerak macam ni, kita boleh lockkan dia. Kalau lock, tekan Ctrl 2 ataupun ada dekat sini, lock. Okay. Alright. So nampak dia tak bergerak. Okay. So you group. Select ni maksud bila saya cakap select aja, you all boleh klik daripada luar area and then klik mouse, jangan lepas. Okey. Sudah kena semua tu tadi, baru boleh lepas and then right click pun boleh. Dia akan keluar group kat sini. Okey, group, and then barulah you boleh alihkan dia
maksudnya kita akan alih sekali semua tu tadi. Okay. So kalau you nak asing-asingkan, you boleh right click balik, klik, right click, unggroupkan dia. Okay. Ini kaedah untuk group. Okay. So bestnya yang saya akan ajar dekat sini adalah kita terus practice guna tools and then tips dan terus buat untuk menghasilkan design-design yang kita nak. Okay, so itu antara tadi explanation saya tentang pasal logo. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, nampak dia bergerak, so kita kena lock dia. Undo balik, saya lockkan dia. So kalau dia lock, tak bergeraklah background tu. Okay, ini adalah logo Audi. Okay, groupkan dia. Ini cara untuk group. So bila kita alihkan dia sekali semua tu. Okay, macam ni logo Audi dia di sebelah. Okay. So kalau kita tengok sebenarnya macam dia dah hasilkan logo ni, ini pun adalah warna daripada gradient. Okay, kita tengok gradient, nampak? So macam dia mainkan color gradient ni sebenarnya. So ni. Okay. So ini Denori, sambil-sambil tu nanti kita akan belajar macam mana nak buat gradient color ni. Saya akan bagi kaedah-kaedah dia. Alright. Okay, nampak macam Audi ni pun ada dua efek color silver dia. Kalau kita tengok kat sini, nampak dia punya warna grey dia. Kalau kita klik kat sini, nampak lain pula dia punya kaedah dia. Okay. Ini berkenaan dengan logo. Okay, seterusnya saya akan nak tunjukkan cara membuat logo lah, untuk yang mudah, maksudnya logo daripada teks ni. Okay. Okay, saya lock dulu. Okay, ini contoh logo daripada Delight, macam logo Astro lah. Okay, contoh kalau kita nak buat logo macam Astro ni, simple je. Okay, first pergi dekat T. T ni untuk type lah. Dia ada berbagai sebenarnya kaedah untuk type. Okay, kita akan nanti kita akan belajar dari masa ke masa kita buat flyer, kita akan belajar lain-lain teks ni. Okay, first kali kalau untuk type biasa saja, kita gunakan type tool. Okay, klik T ni yang atas. So bila you klik lama-lama dekat ikon triangle ni, akan ada keluar banyak pilihan. Okay, so klik T and then start type. Okay, Astro, A-S-T-R-O. Okay, you type je kecil dulu, tak apa. So untuk besarkan segala apa pun juga teks yang kita type, nampak? Bila lepas kita type tadi, kita kita pergi dekat arrow hitam. Okey, dekat sini saya beritahu tips sebenarnya you all kita sentiasa kena gunakan arrow hitam ni. Apa-apa juga lepas kita buat touch ke apa ke, okay, kita kena pergi dekat arrow hitam ni. Arrow hitam ni ibarat kita punya jari untuk kita arahkan apa yang kita nak buat sebenarnya. Okey. So okey, kita klik dekat huruf Astro ni selepas kita type tadi. Saya tunjuk balik semula. Pergi dekat T, type A-S-T-R-O. Okey. Lepas type, pergi balik dekat arrow hitam. Apa-apa pun pergi balik dekat arrow hitam, nampak dia akan keluar satu. Maksudnya diaktifkan kat sini untuk kita tarik besarkan. Dia pergi dekat bucu. Bila pergi dekat bucu, objek ataupun nampak dia keluar double arrow tu, so kita boleh tarik. Untuk tarik sekata, tekan shift. Jangan lepas mouse, nampak dia besar sekata. Kalau you tak tekan shift, dia akan distort. Jadi kurus lah, penyek lah, gigil lah maksudnya. You tak boleh nak detect, maksudnya yang cantik sebenarnya berapa. Okey. So tekan shift. Okey, tekan shift ni maksudnya untuk besarkan, kecilkan dengan sekata. Apa-apa pun juga, objek ke apa semua. Alright. So, okey. So untuk
boldkan huruf, okey, dekat atas ni. Bila kita nak edit teks, kita ada pilihan kat sini. So kalau you klik kat sini, tak akan nampak jenis huruf tu. Okey, tapi kalau you pergi dekat type ni, akan nampak lah, ya, jenis-jenis huruf tu. Okey, CS5 akan ada nampak ni. Okey, kalau lagi satu option untuk control text, ya. Ingat type ini semua ni adalah untuk edit text. Nanti kita akan belajar satu-satu sambil lalu masa kita buat design. Dan dekat sini hanya boleh pilih bila you dah tahulah apa jenis nama font tu. Okey, dekat sini adalah dia punya family font, effect tu sama ada italic ke bold ke, ya. And then dekat sini adalah dia punya size untuk edit. Nampak? Okay, untuk besarkan font. Okay, so untuk besarkan font ada dua cara. Sama ada kita klik dekat pointer dekat sini, ataupun kita boleh besarkan secara manual. Tarik je, tekan shift, dia akan besar sekata. Okay. Dan lagi satu, dekat sini pun ada dia punya tools untuk edit text ataupun font, ya. Untuk keluarkan dia punya palette ni, shortcut key-nya, shortcut keyboardnya adalah Ctrl T. Ctrl, okay, you tekan Ctrl, jangan lepas, and then lagi satu jari tekan, contoh katakan anak jadi, tekan Ctrl, jari telunjuk tekan T. Nampak? Dia keluar. Kalau klik lagi dia akan hilang. Kejap ada, kejap tak ada. Okay. So toolbar ni ataupun palette tools ni pun boleh dialih-alihkan, dimasukkan, ataupun boleh keluarkan macam ni, ataupun boleh ditarik keluar, bawa keluar terus. Kalau nak masukkan, kita boleh tolak balik. Nampak macam ada warna biru dekat tepi tu, maksudnya dia dah masuk dalam track dia lah. Okey, boleh. Okey, so dekat sini kita boleh nampak font apa yang kita nak pakai. Okay. Memang menarik lah. Kalau macam you all yang baru-baru belajar ni, memang memang best sangat lah sebenarnya. Okey, okey, so kita hanya gunakan font Myriad. Okey, and then kita boldkan. Okey, okey, settle. Untuk warnakan pula. Okey, untuk warnakan, ini dia punya satu part, ini dia punya palette color CMYK. Nampak, ini adalah CMYK. So bila you boleh turun dekat bawah berbagai-bagai warna ni untuk indikator, untuk detect warna apa kita nak pakai. Okay, contoh kita warna biru, kita area dekat warna biru, and then kita boleh adjust CMYK ni. Okay, bagi 100%, and then yang ni 80 tu, bagi ngam-ngam, dia punya nombor 80 kalau kita tekan. Okay, nampak. Kalau nak pekat lagi, kita boleh naikkan lagi persen dia, ya. Okay, 90. Okay. Okay, seterusnya kita nak buat efek lengkung ni, garisan lengkung ni. Okey, mudah saja sebenarnya. Okay. So first, gunakan pen tool. Okey, klik pen tool dan kita kena buat outline. Okey, untuk pen tool ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk membuat garisan, apa-apa juga garisan, lukisan, tapi dia by pointer. Okey, contoh maksudnya, okey, tengok kita buat. Klik satu, lepas, nampak dia ada pointer kat situ. You dah lepas mouse tau. Okay, lepas tu klik kat tengah-tengah ni. Klik, jangan lepas mouse. Okay, and then gerakkan mouse. Jangan lepas mouse tadi. Okay, dapat lengkungan. Bila you gerak ke kiri, dia akan ke kanan, dia punya lengkung. Bila ke kanan, dia akan ke kiri. Tarik ke bawah, dia akan lengkung ke atas. Tolak ke atas, dia akan lengkung ke bawah. Okey. So awal-awal memang gigil lah, memang lari lah, tak biasa kan. Okey, tak apa, buat 2-3 kali. Okey, for sure mesti boleh punya. Okey, lepas. Okey, and then titik 1, titik 2. Okey, mouse dah lepaskan titik kedua, pergi ke titik ketiga, pointer 3. Okey, nampak tak ada garisan biru tu? Maksudnya dia akan sama level lah. Maksudnya bila kita, kalau kita di sini ni, dia tak sama level. Okey, garisan hijau tu sebagai guideline, garisan hijau tu. Okey, so kita klik nombor 3, klik lepas mouse terus. Okey, nampak. So sekarang ni adalah dia color, fill color, dan jadikan dia outline. Untuk jadikan outline, you tengok dekat sini, ada dua je untuk color tu. Mudah je. Satu untuk color yang penuh, satu lagi adalah untuk warna outline.
Okey, kalau kita nak tukar swipekan terus, nampak tak ada swipe fill and stroke ni? Okey, double arrow ni klik je. Nampak? Dia dah jadi outline. Okey. So untuk tukarkan warna outline, make sure kita kena klik stroke ni ke atas. Kalau kita nak tukar warna yang color fill, kita kena klik warna dia di atas. Okey, saya ulang balik. Kalau kita nak colorkan yang outline, tukar warna outline, kita kena klik outline yang berada di atas. Apa-apa pun kita nak edit lah, maksudnya kita nak tukar warna ke, ataupun kita nak tukar size ke, ya, kita kena klik. Okey. Okey, ingat saya ulang tadi, selepas apa-apa pun buat, you kena pergi klik dekat arrow hitam. Apa-apa pun lepas buat, bertenang sekejap, klik free. Bila saya cakap klik free tu maksudnya you klik lah kat mana-mana, tak ada kena mana-mana objek, klik free, nampak? Okey, dan boleh seterusnya. Nanti kalau dah pro, tak apa, you boleh terus je. Okey. So ingat, apa-apa pun lepas buat, lepas touch apa-apa, pergi dekat arrow hitam. Okey. Now, klik balik dekat outline ni. Bila you klik aja, sekarang ni tengok kat atas bar kat atas ni dia akan bertukar apabila apa yang kita klik dekat objek tu tadi. So dia tahu maksudnya kita nak apa yang kita nak buat dekat objek tu. Dia bagi solution, dia bagi option, dia bagi memudahkan kita dekat atas ni. Okey. So kita klik. Nampak? So stroke ni maksudnya adalah untuk tebalkan outline. Okey, ataupun nak nipiskan outline. Okey. So you klik dekat sini, atas adalah untuk besarkan, nampak? Bertukar dia punya size tu. Besarkan, katakan kita ambil 10. Okey, kalau katakan 15, kalau kita nak kecilkan, turun ke bawah lah. Ataupun sebelah kanan ni pun ada keluar dia punya point terus. Okey. 5 ke, maksudnya bila kita dah perlu, kita dah boleh agak dan besar 8 sama mana. Okey. And then kita boleh masukkan. Okey. Kalau katakan saya nak masukkan 16. Okey. Alright. So Astro siap warna biru. Sekarang ni kita nak buat outline. Sekarang ni kita nak nampakkan efek yang macam warna merah ni. So secara mudahnya kita pergi kat uniform. Tadi kita letakkan dia punya size. Sekarang ni pergi kat uniform. Okey, kita klik dekat sini. With profile 1 ni. Nampak? Dia dah bertukar. So kalau rasa macam kurang, boleh besarkan lagi. Okey. Mudah kan? Sungguh mudah sebenarnya. So inilah pun sebenarnya yang diguna oleh designer yang profesional sebenarnya. Okey, tak adalah kaedah lain pun sebenarnya. Kalau cara yang paling mudah lah sebenarnya, ya. So saya sendiri pun sebagai designer yang hampir 20 tahun, ya, pelbagai-bagai teknik sebenarnya, dan saya cuba cari. Saya sendiri pun sebenarnya untuk sebagai designer, saya kena cari kaedah yang paling mudah, cepat dan pantas. Dan developer, engineer yang membuat software ni pun, diorang pun sama juga. Cuba mencipta yang benar-benar macam ni untuk paling mudah. Ya, sebab akan ada penambahan feature-features lagi bila yang dia akan create new punya software. Okey, dan kita boleh adjust balik dia punya lengkungan ni. Tadi kita dah tahu. So nanti you boleh test lah, sebenarnya pelbagai bentuk, nampak? Dekat sini ada banyak sebenarnya, ya. Kita mungkin kita nak bentuk macam mana ke, ya. Kita boleh gunakan yang lain-lain. Okey. Okay. So kita dah adjust dia punya bentuk outline. Okay. So sekarang ni kita boleh adjust dia punya kedudukan pointer outline ni. Okay. Untuk adjust, sekarang ni kita dah gunakan arrow hitam. Inilah fungsi pula arrow putih ni tadi, ya. Direct selection, maksudnya dia lebih pada detail sebenarnya. Okay. Contoh, kita nak adjust kedudukan pointer ni ke atas sikit. Okay. Gunakan arrow putih, klik. Nampak dia ada 1, 2, 3 pointer. So kita boleh klik. Jangan lepas mouse, klik, tolak. Nampak? Kita boleh adjust. Sorry, salah. Jangan risau. Ctrl Z, dia akan undo. Ok, kena klik dulu. Ok, kena klik dulu sekali. And then barulah boleh adjust sikit. Nampak? And then ini dia punya handle ni. Ok, dan kita boleh laraskan balik sebenarnya. Nampak? Mana kita nak over ke. Kalau salah, back tu balik, Ctrl Z. Ok,
okey. Dan nori. Okey. So kita boleh adjust sikit balik, naikkan sikit bagi nampak dia balance Kita tarik sikit ke belakang. Okey. Kita boleh besarkan, betulkan lagi. Ingat tadi saya cakap orang nak tukar warna, kena, kalau you klik fill color ni di atas, dia tak akan betulkan warna. Sebab inilah pangkah. Okay? So you all kena klik warna biru ni di atas, simbol outline ni, nampak simbol stroke ni. Simple je. Untuk control color dua ni je, fill, outline, itu je. Okay, klik outline, and then you boleh tukar color. So ini adalah color CMYK yang manual untuk kita adjust. So kalau kita adjust menggunakan CMYK ni, maksudnya dia akan sharp lah berapa persen. Okay. Lagi satu option ada juga yang untuk memudahkan kita sebenarnya, swatches. Okay. Swatches ni adalah color-color palette yang bagi mudahkan kita jugalah sebenarnya. Apa-apa pun kalau you pilih dekat color palette ni, back tu balik adalah dekat master ni, nampak CMYK. So adjustment balik pun sama juga dekat CMYK ni, ingat So color, key color untuk control color sebenarnya adalah pada CMYK. Standard digunakan pakai dalam industri, design, advertising, dan juga yang paling penting adalah printing. Okay, so kalau printing dia akan dapat detect. Sebab tu kalau kita beli toner ataupun ink, you perasan tak, kalau beli apa-apa printer pun, okay, color dia adalah CMYK. Okay. So memang itulah digunakan standard pengeluar industri ni. Kalau tidak nanti sendiri guna buat mesin, sendiri pakailah, sendiri buatlah ink tu. Okay. Susah nak tally dengan market. Alright. Okay, seterusnya kita warnakan merah. Dekat sini pun ada. So dekat sini you tahu sekarang untuk nak masukkan warna ada berbagai pilihan lah. Tapi apa pun kontrolnya adalah dekat CMYK. Ya. Ini dia bagi mudah terus direct lah, maksudnya. Okay, klik terus warna merah, nampak 100%. Asas color kat sini pun dah diletakkan, maksudnya kalau kuning nampak 100% kuning. Okay, cyan 100% cyan. Magenta dalam industri ni adalah magenta, tapi kalau di luar kita akan anggap ini adalah warna pink. Okay, alright. So inilah dia warna cara kaedah untuk membuat logo seperti logo Astro ni, ataupun untuk nak buat swatch berbentuk outline macam ni. Okey, ini untuk nak menghasilkan logo dengan ada efek-efek outline. So nanti outline ni dia boleh explore sendiri. So saya dah tunjukkan sedikit cara macam mana. So dekat sini pun boleh, ataupun dekat sini pun boleh. Nampak? Kita besarkan. Okey. Jadi ini macam logo stroke Fanta tadi, tak salah saya. Kuranglah 2 bulan. So outline ni, apa-apa efek pun sebenarnya tak semestinya outline. Kalau kita buat bentuk bulat pun, maksudnya okey, buat bulat. Dia tengok saya klik apa ni, eyedrop ni, saya boleh duplicate bentuk tu. Oh tak boleh, okey tak apa. So kita pergi balik dekat basic ni, besarkan dia. Nampak? Okey, janji dia outline. Okey, so kalau salah ada nori, macam saya cakap tadi, undo. Sekarang ni saya nak ajar logo pula, cara untuk membuat logo Fuyu. Okey boleh faham cara nak buat logo macam logo Astro ni. So sama juga macam Delight ni, same dia punya tu. Okey, so
So kalau you nak buat macam logo ni pun you boleh lukis menggunakan pen tool. Saya tunjukkan sikit lagi pasal pen tool ni. Okey. Lihat. Garisan lurus pun pakai pen tool. Bila kita letakkan next punya pointer, nampak bila akan ada warna hijau tu, maksudnya itu sebagai guideline yang lurus lah line tu. Okey. So klik aja. Macam ni dia tebal sangat. So you boleh kecilkan sikit dia punya okey, klik free dulu sebab tu saya suggestkan klik free dulu and then baru klik balik lepas apa. Okay, so ini garisan lurus. Cara untuk membuat garisan lengkung, klik satu, klik dua, pointer kedua, jangan lepas mouse, nampak, tarik. Okey. Untuk membuat lengkungan macam di light ini, dia ada 3 pointer. 1, 2, jangan lepas mouse Ketiga, boleh lepas mouse, dia akan follow automatic, nampak. So kita boleh adjust balik. Klik free dulu. Ingat, dapat buat, klik dekat arrow hitam, klik free. Bertenang sekejap. Okey, sebab saya ajar ni untuk yang tak pro, nanti kalau dah pro tak ada masalah. Sikit je sebenarnya benda ni. Okey. So adjust balik kedudukan lengkungan ataupun dia punya pointer ni. Okey, nampak? Kita klik dulu. Klik sekali dekat pointer and then kita boleh adjust dia punya handle. Okey. Kita boleh tarik dia punya pointer, okay. Dan outline ni sebenarnya boleh bersambung menjadi bentuk objek. Contoh tengok 1, 2, klik balik pointer, 3, klik balik pointer, 4, jangan lepas mouse, klik balik pointer. Kita boleh tak kisah, kita boleh adjust ikut suka kita. Okey, nampak. Okey, so kita boleh warnakan dia, kita boleh swapkan dia untuk tukar warna. Kita tak nak outline, kita nak warna yang fill tu adalah warna, nampak. And then kalau kita nak kalau kita nak tukar balik warna yang fill ni, warna pink kita nak jadikan warna orange. Okey, see? And then sekarang ni kita nak warnakan outline pula. Macam saya bagi tahu tadi, kita kena warna yang kita nak tukar ataupun warna yang kita nak klik tu, kita nak tambah warna, kita kena klik dekat icon untuk warna. Okey, contoh kalau katakan kita nak warnakan outline, kita kena klik outline ni Ni dua je, warna ni dua je, tak fill adalah outline. Okey, klik outline and then barulah warnakan. Pilihlah warna yang kita nak. Okey, contoh katakan warna hijau. Okey. So dia tak nampak sangat So kita kena besarkan outline tu tadi. 10. Dan kita boleh swipekan juga. Nampak? Bertukar pula. Maksudnya warna-warna cantik kita boleh pilih lah, maksudnya tak cantik lah warna ni, kita tukar Okey. So kita nak tukar outline, kita tukar je, nampak. And then katakan warna orange ni kita tak nak, kita klik balik warna orange ni, bagi dia di atas. Okey, and then kita akan klik. Okey. Alright, so ini cara kaedah terus, maksudnya untuk nak mewarnakan outline, untuk mewarnakan fill, ini nak lukis sesuatu objek Untuk objek sebenarnya dekat sini ada pelbagai bentuk yang kita boleh buat. Sepintas lalu saya gunakan contoh, nampak? Saya gunakan petak untuk nak buat kotak. Rounded rectangle tool. Ellipse untuk membuat bulat. Tekan shift untuk dapatkan bulat dalam sekata. Kalau tidak, ia boleh buat untuk nak dapatkan bulat bujur ke, tak kisah.
Okay, nampak? Sini kalau you tak tekan shift, kalau you tekan shift dia akan jadi bulat sekata. Saya ulang balik, saya tunjuk. Klik mouse, tekan shift, dia akan jadi, nampak, bulat sekata. Okey. Dan ini adalah untuk bentuk hexagon. Okey. Ini boleh daraskan Dan ini adalah untuk bintang. Faham? Cara dia maksudnya you klik and then you boleh tarik. Okey. Lagi satu cara juga sebenarnya, you klik sekali dekat mana-mana ni skrin ni, dia akan keluar size. Ini bagi macam kita nak masukkan size, tapi kalau kita nak free drawing kita klik, jangan lepas mouse. Okey. Dah kita dapat bentuk tu baru kita lepas mouse. Okey. So pintas lalulah ya. Kita test. So, saya delete. Okey, saya tunjuk balik. So sambil saya explain ni, sambil apa yang saya buat ni, you boleh tengoklah boleh tengok apa yang saya letak. Maksudnya untuk nak select semua ni, saya klik daripada luar. Klik, jangan lepas mouse select, kenakan semua objek tu, lepas baru kita delete ataupun backspacekan dia. Okey. Memang best untuk buat design ni menggunakan software yang profesional ni, dan diajar pula oleh orang yang profesional dalam industri ni. Okey, so saya delete. Kita back to balik sebenarnya macam mana kaedah untuk nak membuat logo Fuyo ni. Kita ambil dulu hotlink lah. Kita ambil dulu hotlink. Okey, saya select. Okey, saya tekan alternate ibu jari saya, contoh saya tekan alternate dan saya tarik. Okey, maksudnya dia duplicate. Okey, untuk duplicate. Okey. Saya removekan ke tepi dulu Klik free dulu, don't worry. Okey, baru select balik Select taklah semesti semua full. Janji you kena kita select ni kena semua item yang kita nak alihkan. Maksudnya bawah, huruf, atas kena sikit pun janji. Jadi nampak. Okey, so right click, groupkan dia, and then klik free dulu, tak apa, and then kita alihkan. Nampak dia alihkan dengan semua sekali. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan cara membuat hotlink, logo hotlink. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara membuat design logo hotlink. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, logo hotlink ni ada 3 layer. Satu, saya pecahkan dia punya base. Saya select dulu. Macam mana saya nak buat ni, saya nak pilih satu-satu ni, you kena klik dan tekan shift. Jangan lepas shift tu selagi tak complete semua yang you nak tu. Okey, dah klik semua, barulah lepas shift, and then barulah right click, groupkan dia, and then barulah dia alih semua. Okey, saya letak putih dia tinggal tapi nampak putih tu sebenarnya ada, tapi dia dah. Okay, saya ulang balik putih tu, nampak saya letak balik putih ni. Okey, dia di belakang sebenarnya, so right click kan dia, arrange, send to back. Okey, apa-apa juga objek ataupun design ataupun teks yang kita nak depankan ke belakang dia, sebenarnya dia ada di belakang, dan ke depankan dia adalah kita bring to front ataupun bring forward. Nampak? Okey, so ada 3 layer dekat sini. Background merah, warna putih, tulisan, and then hotlink. Okey, macam mana kita nak jadikan tulisan hotlink ni? Okey, dia ada layer warna putih di belakang. Caranya adalah saya undo balik Okey. Kita type dulu perkataan hotlink, H-O-T-L-I-N-K. Okey, so untuk pilih font, ingat tadi Ctrl T, dia akan keluar palette ni. Okey, you
boleh letak kat sini. Okey. Nampak? Klik dia masuk balik. Klik dia kan. Okey. So kita boleh pilih apa yang kita nak. Maksudnya kita boleh pilihlah huruf apa yang sesuai untuk kita punya logo tu tadi ya. Contoh ini tak apa, saya akan ambil dulu lah apa-apa perkataan ataupun apa-apa jenis huruf ya. Okey, Arina Black. Tak cantik. Lagi satu tip sebenarnya yang kena ingat, bila dah banyak kali tengok font, you sendiri pun akan ingat apa font yang sesuai. Okey, you kena macam sikit hafalkan sikit lah font-font yang sesuai. Kalau katakan jenis catchy, apa jenis font macam ni, jenis catchy, okey, jenis fun sikit. Okey, so you ingat, oh ini jenis dia, BD kartun. Okey, so saya kecilkan sikit. Untuk kecil besar sekata, ingat tekan shift. Okey, nanti masa you buat flyers ke apa ke, inilah yang you all akan guna pakai ya. Memang inilah pun sebenarnya sepanjang kita buat design. Okey, so kita akan buat kotak. You dah buat perkataan link. Okey, untuk buat kotak tadi dah explain dekat mana. So dekat sini ya. Ini dia, rectangle tool untuk nak buat kotak. Okay, so engineer software ni pun memang dah dibuat, pun dah study macam mana untuk cara mudahkan ya. So inilah dia asas bentuk-bentuk yang kita kena buat. Okay, klik kotak. Okay, so klik mouse, jangan lepas. Okay. Okey, kita buat kotak. Kita berjadikan kotak ni outline dulu. Okey, kita nak tengok okey tak okey, nampak? Mudah ya. So kalau kita nak fillkan dia, swipe ataupun outlinekan dia. Okey. So kalau kita buat macam ni, kita fillkan dia. Huruf tu, hotlink tu berada di belakang. Sekarang ni kita nak kedepankan dia. Okey. Kita boleh right click, arrange, bring to front. Kita tak nampak lagi. So tukarkan warna merah Okay. Sekarang nampak So kita boleh tukarkan warna. Tengok, warna hitam ni mesti berada di atas. Baru kita klik. Okey. Okey, seterusnya kita nak jadikan warna putih ni efek dekat belakang tu, nampak? Okey, so sekarang ni dah ada dua layer yang kita buat ya. Okey, so klik huruf hotlink ni dan duplicatekan dia. Tekan alternate. Nampak, bila kita tekan alternate, dia akan keluar dua ikon dekat arrow ni putih dengan hitam. Nampak? Okey, so klik mouse, jangan lepas dan tarik. Lepas mouse. Okey, so warnakan dia merah. Okey, untuk duplicate ada pelbagai kaedah. Salah satu cara tadi yang saya cakap tadi adalah saya delete semula Okey, klik, tekan alternate,
klik mouse, tarik, jangan lepas tarik, and then seretkan sedikit keluar, lepas mouse dulu, baru tekan shift. Okay, and then tukar warna. And then lagi satu juga cara dia, saya delete balik sebelum. Okay, you klik Ctrl C, copy lah maksudnya, then Ctrl V adalah paste. Nampak? Okay, so ada dua cara lah sebenarnya So tapi cara paling mudah, you klik, tekan alternate je, tarik. Okay, klik, tekan alternate, klik mouse, tarik. Okay. Okay, so kaedah seterusnya, besarkan outline. Ini untuk besarkan outline apa pun juga cara kita besarkan outline. Nampak sekarang ni adalah color fill. Jadikan huruf ni beroutline, klik outline, and then masukkan warna. Kalau dah ada warna ready made, letak je warna putih kat sini, ataupun kita boleh pilih dekat sini warna putih. Okay. Alright, so kita boleh besarkan outline. Okay, so kita akan dapat efek macam mana hotlink ni. Okay, so kita dah agak-agak besarkan tengah. Okay, contoh kita ambil 15 ataupun 16 kat sini. Okay, so kita boleh klik balik outline, kita besarkan balik. Okay, kalau tiba-tiba you masukkan benda ni berada di belakang, okay, nampak? Susah kan? So jangan risau, sebenarnya you boleh juga tengok Ctrl Y, you akan nampak semua, ataupun Ctrl balik, ataupun you macam ni CX6 punya ni, ini adalah A4 paper punya artboard Ini adalah A4 paper punya artboard. Okay, so boleh pergi dekat view. Okay, sorry. Sebab ini adalah paper putih. Sekejap ya, saya unlock dulu. Okay, saya jadikan dia outline. Okay, so sebenarnya image tadi ada di belakang, so you boleh cari detect dia, arrange, send to back. Klik pula lagi yang atas ni, arrange, send to back, sampai dia nampak. Sebenarnya dia ada di belakang. Tinggal kita tak dapat nak select. Okay, so kita boleh adjust lah sikit, bagi dia center ke manual lah. Kalau kita nak alignment itu tepat, sharp, kita select semua ni, aktiviti akan dekat atas ni bertukar, nampak. Kalau kita klik free dulu, okay, so kita klik dekat atas, dia akan ada keluar alignment punya icon. So kita klik dekat sini, so klik dekat align to selection. Maksudnya align to selection ni, apa yang kita select objek ni, dia akan kita pilih yang itu, dan kita untuk centralizekan antara objek dengan objek. Okay, so saya klik, kita select, and then klik align to selection, and then boleh klik lah center, ataupun ni apa, horizontal align center. Okey, kita dah buat garis untuk menegak dan melintang. Okey, so itu kaedah untuk nak membuat logo, macam mana buat logo hotlink. So untuk ketebalan size point apa semua, itu terpulang pada you all. Okey, kita boleh tebalkan lagi, you nak nipiskan ke dekat sini by pointer. Masukkan break tengok. Okey, settle kaedah untuk buat logo hotlink. Ini maksudnya dua layer huruf. Saya nak tunjukkan contoh Fuyo pula. Okey, saya nak tunjukkan contoh Fuyo. Kita delete ni, kita delete dulu. Best sebenarnya untuk nak membuat logo ni. Saya delete hotlink dulu Okey. Untuk delete, klik, tekan delete ataupun backspace untuk you all delete. Okey. Saya select balik, saya boleh putihkan dia. Nampak? So kalau terjadi macam ni, you all kena klik, right click,
arrange, send to back. Ingat untuk depan ke belakang, saya ulang balik, send to back or bring to front. Okey, nampak? Dia ada. Okey, sekarang kita nak belajar buat logo Fuyo. Saya nak select yang ini mungkin bergerak. Okey, undo balik, Ctrl Z, lock dulu. Ctrl 2, shortcut key Okey, so saya tarik logo Fuyo, tekan alternate, duplicatekan dia, dan boleh tarik besarkan sikit. Okey, kalau kita tengok logo Fuyo ni, dia ada 3 layer sebenarnya. Warna hitam, warna kuning dan juga warna hijau. Okey, mari kita buat. Hasilkan logo ni. First, kita warnakan dia hitam. Okey, saya cuba cepatkan dia. Tengok berapa lama kita boleh detect lah maksudnya. Okey. So, sekarang ni kita duplicatekan dia. Okey. Tak kisah Okey. So, boldkan outline hitam ni. Besarkan dia. Ingat, nak outline ke warna hitam, nak masukkan outline, kena klik outline ni bagi di atas, and then klik, and then besarkan outline. Kita buat dulu 20. Okey, contoh. Okey, seterusnya warna kuning. Okey, so kita duplicate yang kedua. Okey. Duplicate saya ulang balik Klik, tekan alternate ibu jari, tolak mouse. Maksudnya okey, saya ulang balik. Klik, tekan alternate dekat keyboard tu, and then klik mouse, tolak select perlahan-lahan. Jangan lepas lepaskan mouse dulu bila dah dapat duplicate tu. Baru lepas alternate. Okey, so sekarang ni kita masukkan warna kuning dan besarkan warna kuning tu juga. Tadi kita dah tahu dekat sini pointer dia 10. So ini mungkin kita ambil berapa? 18 contoh 18. Okey, sorry. So dia sekarang kita nak outline tu sebenarnya warna kuning So klik outline, stroke tu, dan klik warna. Okey, so kita masukkan apa okey. So nampak macam besar sangat. Tak ada effect. So kecilkan lagi. 18 tu jadikan 16. Nampak? Oh, tak boleh. Kita kena kecilkan jadi hitam. Okey, boleh 12. Apa maksudnya? Ada 3 layer kat sini. Okey. So kalau you nak centerkan pun boleh. Okey, select macam ulang tadi, alignment. Mana alignment? Okey, select dulu balik elok. 2. Janji kena alignment. Ni klik alignment. Make sure align section, maksudnya objek dengan objek yang kita nak alignkan tu. Kita kena select and then tekan jam untuk align center, menegak dan juga melintang. Okey. Alright, so kita kena dapat kat sini dah 2 layer, and then layer ketiga baru kita masukkan. Layer ketiga adalah warna hijau. Nampak? Masa kita tolak, sebenarnya image ini ada tapi dia berada di belakang. Okey, so undo balik. So kita tolak perlahan-lahan. Kita tolak perlahan separuh dulu. Kita tengok image ni kat mana. Nampak belakang. So klik arrange, send to back. Bring to front. Dia akan berada di depan. Okey. So keadaan dia macam tu Okay. So pun boleh jadi macam tu juga, berbagai-bagai. Dan yang you kena faham adalah konsepnya adalah layer ni tadi, efek layer ni, besar, kecil, macam mana. So asalnya kita bermain dengan outline tu tadi, stroke tu besarkan. Okay, so macam ni nampak saya dah boleh kita kecilkan sikit lagi warna kuning ni, 12 jadikan 10 lah katakan. Dan yang barulah kita masukkan warna hijau, pucuk pisang ni. Boleh swipekan dia, pangkahkan dia. Okay.
So kita boleh jadikan dia logo. So bila dah dapat macam ni, efek-efek macam ni, sama ada you nak buat outline ke, okay, nak jadikan outline macam ni pun boleh. Nak jadikan, swipe kan dia, jadikan dia outline terus. Gunakan efek brush tadi pun boleh. Besarkan lagi. Okay. Ataupun back to balik, kita normalkan balik basic. Okay. And then kita pergi dekat uniform pun boleh. Okay. So ini antara teknik untuk menghasilkan logo daripada font. Ini jenis logo-logo yang catchy lah. So kalau macam kita nak hasilkan logo yang hanya tag saja tanpa catchy ni, maksudnya jenis corporate je. Contoh katakan saya buat logo untuk corporate apa ya, logo properties. Okay. Okay, contoh Dila. Okay. Dila. Okay. Duplicatekan dia. Okay. Duplicatekan je. Dan kita boleh klik balik teks. Type. Indah. Dan kita boldkan biar indah. Okay. Biasa cantik avant-garde katakan. Contoh saya dah hafal lah. So avant bold. Kita tak cukup bold lagi. Black lah. Okay. Kecilkan sikit. Kalau kita nak kecilkan, kita nak select semua ni, kita select kenakan sikit pun tak apa. Dia group ni kita boleh kecilkan. Tekan shift untuk kecilkan sekata. Ingat, saya ulang balik. Okey, nampak. Ini jadi macam logo-logo yang corporate. Okey. Dia hanya teks betul, tak ada font catchy-catchy. Okay, so Villa Indah contoh katakan. Sorry, saya pangkal. Saya nak warnakan, nak tukar warna hitam ni, saya kena warna hitam, dia nak masukkan warna. Okay. Okay. Dan kita boleh ambil daun ke. Biasa ni untuk design-design developer. Syariah cakap membuatkan perumahan, apa ni, cakap macam tu lah. Okay, so kita nak masukkan image sikit lah. Apa-apa ni, you boleh pergi dekat window. Dekat sini ada juga bank-bank, maksudnya apa, library lah sebenarnya, graphic style. Kalau nanti saya akan explain sambil-sambil kita buat design dan lain-lain. Okay. Jadi ni kita katakan untuk logo, ikon-ikon. Okay. You pergi kat graphic style, kat sini ada ikon-ikon, berbagai-bagai ikon lah sebenarnya yang boleh guna pakai. Contoh kalau katakan saya nak ambil apa dekat sini ada. Simbol library. Yes. Okay, kat simbol library ni untuk simbol, kita akan submit nature. Menyebabkan villa ni indah ke kan. Okay, kita boleh scroll nampak. Saya ulang balik So dekat sini ada window, ada simbol library, ada swatch library. Swatch library ni untuk warna. So berbagai-bagai dekat sini. Dekat sini adalah untuk warna gradient punya sample color. So nanti boleh explore dan kita akan belajar juga penggunaannya. So graphic style dekat sini pun ada. And then brush library pun ada. Okay, brush library ni adalah untuk outline efek-efek macam yang tadi lah. Untuk yang ini stroke apa semua. Okay, kita pergi dulu dekat sini. Contoh kita nak ambilkan ikon ni tadi. Kita nak ambil daun ni cantik-cantik lah katakan. Okay. Ambil olive ni. Okay. So nak ambil ikon-ikon ni, ada berbagai cara. Sama ada kita klik and then tarik je.
pun boleh, ya. Okay. So kita boleh rotatekan dia, rotate, kita pusing, tekan shift dia akan sekata, tak nak tekan shift pun boleh, kita nak agak-agak, atau kalau kita nak sharp dia punya tu, kita boleh tekan shift untuk sekata, okay. Ataupun tak cantik dia punya tu, kita boleh tukar warna lain, ambil daun okay pun boleh, nak warna orange pun boleh, apa lagi warna saja. Okay. So delete, kita boleh ambil ikon ni, kita boleh nampakkan sikit, pun boleh jadi logo. Nampak. Okay. So dekat sini saya ajar sikit lah tentang creativity sebenarnya, ya. Kalau you akan UI akan jumpa logo-logo yang simple macam ni tapi tetap cantik, ya, sebenarnya. So kita tukarkan dia warna orange. Kalau katakan tak cantik, bila indah terlampau, mungkin terlalu banyak warna sangat pun tak cantik juga, Indah ni maksudnya warna yang indah, pokoknya hanya warna indah lah. So kita boleh juga ni, okay, ataupun kita boleh jadikan dia warna brown pun okey. Ini saya tunjukkan contoh, kalau kita nak hasilkan font-font yang maksudnya logo daripada font, kita boleh menggunakan font dan kita boleh selitkan ikon-ikon ni tadi sebagai simbol yang cantik, kita boleh letakkan dekat atas ke, okay, naik rapatkan ke, okay. Dan sama ada kita nak fancy kan ke yang huruf yang lain ni, okay. Ini adalah untuk idea-idea yang kita nak hasilkan logo, Okey, dekat type ni adalah untuk kecil besarkan huruf. Kita boleh tukar, nanti you boleh test, nanti kita pun kita akan belajar masa kita buat flyers, ataupun brochure, nampak? Okey. Bila pada brown, contoh. Okay. Kita warnakan orange. Okay. Ikon-ikon di sini, ni, sebenarnya dia dah jadikan dia simbol. So kalau kita nak pecahkan, kita nak edit, misalkan kita tak boleh edit, kita nak edit dengan dia, kita kena break link tu simbol ni, breakkan dia, okay, pecahkan dia, okay. So baru kita boleh edit dia punya warna. Gunakan yang arrow putih. Kalau arrow hitam, tengok boleh tak? Arrow hitam, saya cuba. Okay, pun boleh. Kita dah pecahkan tadi. Okay. Lebih nampak kan? Lebih nampak macam kita boleh jadikan dia logo. Ini adalah line lah maksudnya. So ini konsep-konsep logo yang dibuat oleh untuk syarikat-syarikat perumahan, developer, ada kena mengena dengan pembangunan hartanah ke, Okey. Okey, so ini saja dulu untuk macam mana cara belajar untuk nak buat logo-logo melibatkan teks. So you all boleh test, buat logo untuk melumpuhkan teks ni. So bila dah boleh buat logo ni, sebenarnya apa-apa company pun kalau you nak buat, sebenarnya you dah boleh create sebenarnya untuk you all sendiri punya logo company. Okay, alright. Okay, so nanti kita akan berjumpa pula cara buat logo untuk yang lain pula.